Hai, selamat pagi. Apa khabar semua ya? Selamat datang ke kelas Cikgu Siwa. Hari ini hari Rabu, 17 Februari 2021. Okey, baik. Kita lihat bahasa Melayu, unit 3, jauh di mata, dekat di hati ya. Tajuk kita pada hari ini ialah corak-coret dari Glasgow. Standard pembelajaran kita ialah 2.3.2. Baik, keluarkan buku teks. Rujuk muka surat 12. Jom kita lihat. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.3.2, iaitu membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. Kriteria kejayaannya ialah murid dapat membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. Baik, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, jom kita kenali Glasgow. Okey, kalau kita lihat di sini, gambar nombor 1 ni, pusat beli belah Glasgow Fort. Kemudian yang gambar kedua ni, Glasgow Science Centre. Okey, dan gambar ketiga pula, Glasgow Clyde Auditorium. Okey, kalau kita lihat ni, memang cantik ya tempat-tempat di Glasgow. Kalau kita dapat peluang, nanti kita pergi ke Glasgow. Glasgow ya. Glasgow. Kita pergi ke Glasgow dan kita melancong. Baik. Sekarang, hari ini kita akan belajar ataupun membaca corak-coret dari Glasgow. Okey, hari ini kemahiran membaca ya. Rujuk buku teks bahasa Melayu muka surat 12. Baik. Kita baca sama-sama ya. Okey, corak-coret dari Glasgow ya bersama Jian Ming dan Jian Hui. Adik-beradik ya. Okey, kita lihat Jian Ming. Lain sungguh rasanya apabila tinggal di rantau orang. Kehidupan di sini amat berbeza. Banyak perkara yang perlu dipelajari untuk menyesuaikan diri. Walau bagaimanapun, kehidupan saya di sini baik dan selesa. Apa yang dijawab oleh Jian Hui? Abang, ceritakanlah perihal bandaraya Glasgow. Jian Ming pula beritahu, bandaraya Glasgow sangat moden dan cantik. Bandaraya ini merupakan bandaraya yang terbesar di Scotland. Sistem perhubungan di sini sangat maju. Tidak sukar untuk bergerak ke sana sini. Setakat ini, abang telah melawat ke beberapa destinasi menarik seperti Glasgow Science Centre, Clyde Auditorium dan pusat beli belah Glasgow Fort. Tempat-tempat ini sering dikunjungi pelancong. Kalau kita lihat Jian Ming kata lain sungguh memang lain. வேற வித்தியாசமா இருக்கு. நம்ம வந்து வேற நாட்டுல இருக்கோம். வித்தியாசமா இருக்கு. ரantau orang ya. Kehidupan di sini amat berbeza. இங்க உள்ள வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்குது. Okey, banyak perkara yang perlu dipelajari. நம்மளுக்கு ஏத்த மாதிரி இங்க நிறைய விஷயங்களை நம்ம கத்துக்கிட்டு நம்ம அதுக்கேத்த மாதிரி மாறணும். வல்லவகைப்புன் kehidupan இங்க உள்ள வாழ்க்கை வந்து எனக்கு வந்து பிடித்திருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. செலேசாவும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்ப அவங்க தம்பி என்ன சொல்றாரு? அண்ணா, எனக்கு கிளாஸ்கோவை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. bandaraya Glasgow பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Manakala Jian Ming pula beritahu Glasgow tu sangat moden, cantik, ரொம்ப அழகான இடம், ரொம்ப மாடர்னான இடம்,
bandaraya ini merupakan bandaraya terbesar. Scotland lah இதுதான் பெரிய bandaraya ya. Sistem perhubungan di sini sangat maju. Tidak sukar அங்க உள்ள pengangkutan சரி எல்லாமே இங்க இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா ரொம்ப ஈஸி ஒரு ட்ரெயின் ஏறினா பட்டுன்னு போயிடலாம் அந்த மாதிரி. Okey, setakat ini abang telah melawat beberapa tempat menarik. Okey, macam cikgu tunjuk tadi kan Glasgow 3 tempat tu abang Jian Hui sudah pergi ke situ. Okey. Okey, kita teruskan Jian Hui ya. Wow, seronoknya. Apabila pulang nanti jangan lupa bawa buah tangan untuk saya. Okey, apa yang Jian Ming bagi tahu? Sudah tentu. Aduhai, rindunya abang akan keluarga di Malaysia. Masakan enak ibu tercinta. Gelak tawa ayah dan gurau senda kita. Semuanya jelas terbayang di ruang mata. Okey, dan apa yang dijawab oleh Jian Hui? Kami pun begitu juga. Setiap hari merindui abang. Apa dia kata? Abang, best abang duduk di sana. Abang masa balik nanti jangan lupa bawa buah tangan. Buah tangan tu adalah simpulan bahasa ya. Bawa apa-apa buah-buahan ataupun beli cenderahati dari negara tersebut agar dia tahu ஒரு souvenir buah tangan untuk saya ya. Okey, abang dia beritahu dia memang sangat rindu ya, ரொம்ப ஏக்கமா இருக்கு keluarga dia duduk di Malaysia. Masakan ibu dia, அம்மாவோட சமையல், அப்பாவோடைய அந்த gelak tawa, கிண்டல் பண்றது, பேசுறது, சிரிக்கிறது, உன் கூட நான் பேசி பழகுறது, இதெல்லாம் என்னோட கண்ணிலேயே இருக்கு. Jauh di mata, dekat di hatiனா, walaupun நம்ம ரொம்ப தூரத்துல இருந்தாலும் எப்போதுமே என் மனசுலயே இருக்கீங்க, என்னோட மனசுலயே இருக்கீங்கன்றது தான் அதோட maksud. Okey, அதே தான் Jian Hui சொல்றாரு. Kami pun begitu juga setiap hari merindui abang. Baik, hari ini kita akan belajar tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Cikgu akan berikan penerangan apa itu ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada binaan, subjek, subjek dan predikat. Kamu tahu kan ayat tunggal dikenali juga sebagai ayat mudah dan ayat selapis. Contoh, Rawi pergi ke sekolah. Subjeknya ialah Rawi. Predikatnya ialah pergi ke sekolah. Ini adalah ayat tunggal. Satu subjek, satu predikat. Kalau ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat yang digabungkan menggunakan kata hubung seperti kerana, sambil, dan, sementara atau sebagainya. Ada lagi kan? Banyak lagi kata hubung kan? Okay, contoh, Rawi pergi ke sekolah kerana hendak belajar. Ada dua ayat tunggal iaitu Rawi pergi ke sekolah. Nombor dua itu adalah Rawi hendak belajar. Okey, kita akan cantumkan jadi ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung kerana. Rawi pergi ke sekolah kerana hendak belajar. Baik, sekarang kita lihat pula dalam teks yang tadi di manakah terdapatnya ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, kalau lihat di sini, ini adalah beberapa contoh yang cikgu telah berikan kepada kamu. Okey, ayat tunggal. Okey, ayat tunggal yang ada dalam petikan ini cikgu sudah pun gariskan menggunakan warna merah. Okey, kamu baca sama-sama. Lepas cikgu baca, kamu ajuk sekali. Kamu baca sekali dengan sebutan dan intonasi yang betul. Ini semua adalah ayat tunggal. Ceritakanlah perihal bandaraya Glasgow. Kehidupan di sini amat berbeza. Sistem perhubungan di sini sangat maju. Tempat-tempat ini sering dikunjungi pelancong. Setiap hari merindui abang. Okey, ini semua adalah ayat tunggal yang terdapat dalam petikan ini. Kalau kamu ada lagi, kamu boleh kamu boleh tuliskan ya. Okey, diikut dengan ayat majmuk pula terdapat dalam petikan ini ialah lain sungguh rasanya apabila tinggal di rantau orang. Okey, cikgu baca, kamu pun baca sekali sama-sama ya ataupun ikut selepas cikgu baca. Banyak perkara yang perlu dipelajari untuk menyesuaikan diri. Ketiga, kehidupan saya di sini baik dan selesa. Keempat, bandaraya Glasgow sangat moden dan cantik.
Dan kelima, jangan lupa bawa buah tangan untuk saya. Okey, kalau kita lihat di sini ayat majmuk, cikgu dah beritahu tadi mesti ada apa? Kata hubung. Di sini nombor ayat pertama tu kata hubungnya ialah apabila, kedua tu untuk, ketiga tu dan, keempat tu pun dan, kelima pun ada apa tu? Untuk. Ini semua adalah kata hubung. Cikgu dah mewarnakannya dalam warna biru untuk nampak perbezaan dia. Kalau ada lagi ayat, kamu boleh tuliskan. Okey, ini adalah tugasan kamu pada hari ini. Tulis hari dan tarikh. Buat latihan ini dalam buku Bahasa Melayu 1. Okey. Okey, senaraikan ayat tunggal dan ayat majmuk. Buat jadual begini. Kamu boleh ambil contoh yang cikgu berikan. Memang kamu perlu ambil dari petikan tersebut. Kamu perlu masukkan dalam jadual ini. Buat dalam buku ya. Okey, cikgu harap kamu semua dapat memahami apa yang telah kita belajar pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye.